Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak cikgu. Okey, untuk hari ini kita akan belajar subtopik 1.3, pecahan positif dan pecahan negatif. Okey, untuk subtopik ini ada 4 standard pembelajaran yang perlu kamu kuasai. Nombor 1 adalah mewakilkan pecahan positif dan negatif pada garis nombor. Nombor 2, membandingkan dan menyusun pecahan positif dan negatif mengikut tertib sama ada menaik atau menurun. Nombor 3, membuat pengiraan gabungan operasi asas aritmetik bagi pecahan negatif dan positif mengikut tertib operasi. Okey, mula dengan kurungan dahulu, lepas tu daripada darab atau bahagi dari kiri ke kanan. Okey, dan seterusnya. Nombor 4, menyelesaikan masalah melibatkan pecahan positif dan pecahan negatif. Okey, sebelum mula, cikgu nak kamu cuba main game yang telah cikgu sediakan. Link ada di bawah. Okey, game ni adalah saja untuk kamu ingatkan kembali tentang topik pecahan. Okey, untuk refresh saja, untuk kamu ingatkan. Kamu telah belajar pecahan waktu sekolah rendah dahulu dan dua game yang cikgu letak di bawah melalui link tu adalah saja untuk kamu refresh. Kamu ingat kembali apa itu pecahan, nak sebut pecahan bagaimana, nombor di atas dipanggil apa, pengangka ke penyebut, kan? Okey. Seterusnya kita mulakan. Okey, pecahan positif, pecahan negatif. Okey, kalau kamu belajar, kita dah belajar dulu tentang nombor integer. Bila kita belajar nombor integer, kita belajar nombor integer, kita ada integer adalah nombor bulat termasuk sifar. Okey, nombor bulat positif dan negatif termasuk sifar. Okey, kalau cikgu mula dengan skala dia 1, kalau sifar 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kalau di sebelah integer negatif, sifar, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Apa maksudnya di sini? Di sini maksudnya, okey, kalau kita ambil integer negatif, okey, kalau kita ambil 1, di sini kita ambil satu nombor, kita ambil satu nombor, contoh nombor 2. Okey, maksudnya di sini integer negatif ini adalah semakin ataupun bermaksud lebih 2, bermaksud lebih 2 daripada sifar. Okey, dalam konteks integer, di sini kalau kita ambil nombor 2, maksudnya nombor 2 ni adalah lebih 2 daripada sifar. Kalau kita ambil di sini, okay, negatif 2, maknanya kurang 2 daripada sifar. Okey, semakin jauh nombor negatif daripada sifar, semakin kecil nilai dia. Okey, nilai dia semakin kecil. Kalau nombor integer, semakin jauh nombor itu daripada sifar, semakin besar nilai dia. Okey, kita ulang balik. Apa tu nombor integer. Kalau kita ingat nombor integer tu, nilai dia, apa maksud dia? Apa nilai dia? Nilai dia maksudnya apa? Okey, contoh daripada sini kita ulang balik. Cikgu padam. Okey, kita ambil satu nombor. Okey. Okey, cikgu tulis balik. Okey, kata kita buat satu garis nombor, skala dia sifar, 2, 4, 6, 8, 10. Okey, di sini integer negatif
sifar, negatif 2, negatif 4, negatif 3. Tak boleh negatif 3. Sebab skala dia 2. Jadi sifar, negatif 2, negatif 4, negatif 6, negatif 8, negatif 10. Tadi kita buat skala sifar 1, 2, 3, 4. Skala dia mula daripada 1. Sekarang skala dia cikgu mula daripada 2. Okey, kalau kita ambil satu nombor daripada skala ni, daripada garis nombor ni, kita ambil nombor 4. Okey, nombor 4 ni. Ni bermaksud lebih 4 daripada sifar. Kalau kita ambil di sini negatif 4, maksud dia kurang empat daripada sifar. Okey. Kalau kita buat perumpamaan contohnya. Okey, kita buat perumpamaan. Kalau dia ada wang, maknanya dia ada wang RM RM4. Okey. Kalau dia positif integer, dia ada RM RM4. Kalau negatif integer, ni kalau dia ada. Kalau negatif integer, dia tiada RM, dia hilang RM RM4. Mungkin dia rugi RM RM4. Okey. Duit dia ada, tapi duit dia mulanya ada RM4. Mungkin dia rugi, dia hilang RM4. Jadi kurang 4 daripada sifar, kurang yang bagi positif integer, lebih 4 daripada sifar. Yang ni negatif integer. Begitu juga kalau kita nak masukkan pecahan negatif dan pecahan positif. Okey, kat sini. Sini bermaksud, kalau kita ambil 1/2, bermaksud nombor integer ini bermaksud 1/2 lebih daripada sifar. Okey. Kalau negatif 1/2, maknanya negatif 1/2 kurang daripada sifar. Okey. Kalau negatif integer kurang daripada sifar, kalau positif integer lebih daripada sifar. Kalau kita ambil dalam maksud konteks, maksudnya ada maksud situasi sebenar. Okey. Kalau negatif mungkin rugi 1/2, negatif 1/2. Kalau positif mungkin untung 1/2. Okey, 1/2 disebutkan dalam bentuk pecahan. Okey, mungkin boleh sebut dalam bentuk perpuluhan 0.5 begitu. Okay, hari ni kita sebut dalam waktu pecahan saja. 1/2. Okey, separuh. Untung separuh dalam bentuk pecahan 1/2. Rugi separuh daripada wangnya dalam bentuk pecahan 1/2. Negatif 1/2. Rugi. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, wakilkan. Baik, kita nak wakilkan pecahan berikut pada garis nombor. Okey, bila kita tengok, jika penyebut dia tak sama, kita susah nak anggarkan siapa yang besar, siapa yang kecil. Okey. Jadi kita samakan penyebut dahulu. Okey, macam mana nak samakan penyebut? Kita tengok kalau 3/5 dalam sifar 5 ada 10. Jadi kita akan jadikan penyebut dia dan penyebut dia untuk jadi penyebut sama dengan 10 ni. Jadi yang ni negatif 6/10. Yang ni kita samakan semua penyebut. Yang ni kita darab 5 supaya kita boleh samakan penyebut dia dengan 10. 5 1 darab 5 5. Jadi di sini 5/10. Yang ni pun sama, negatif 1/5. Jangan lupa negatif. Jadi 5 darab 2 kita akan dapat 10. Jadi kita samakan penyebut dia. Kat di sini akan jadi negatif 2/10.
Okey, 1/10. Di sini 1/10. Negatif 6/10. 5/10. Negatif 2/10. Jadi bila kita nak wakilkan pada garis nombor, tentulah kamu kena buat garis nombor. Gariskan, lukis satu garis nombor dan tentukan satu tempat sebagai mulanya sifar. Jadi di sini di sebelah kanan akan jadi, kita akan letak integer positif. Okey, di sebelah kiri kita akan letak integer negatif. Jadi di sini kalau kita mula kita punya pecahan dengan 1/10, tentulah yang nombor kedua akan jadi 2/10. Okey, seterusnya 3/10. Seterusnya 4 sampailah akhir. Tetapi di sini dia cuma minta kita wakilkan pecahan berikut. Jadi kita cuma wakilkan pecahan 1/10, negatif 3/5, 1/2 dan negatif 1/5. Jadi apa perlu kamu buat? Kamu letak je lah 1/10. Okey, kalau kita mula dengan 1/10, maknanya nombor 2 skala dia 1/10. Jadi 1/10 tambah 1/10 jadi 2/10. Di sini akan jadi 3/10, 4/10, 5/10. Jadi 5/10 ni sama dengan 1/2. Jadi kedudukan 1/2 di sinilah 1/2. Okey, sebelah pecahan positif dah selesai. Jadi kita tentukan pula pecahan negatif. Jadi pecahan negatif kita mulakan di sini sama juga. Kalau di sini mula dengan 1/10, di sini akan jadi negatif 1/10. Okey, tapi kita tak nak wakilkan negatif 1/10, jadi tak perlu letak pun, tak ada masalah. Okey, jadi di sini 1/10, negatif 1/10, di sini akan jadi negatif 2/10. Negatif 2/10 adalah setara dengan negatif 1/5. Jadi di sini kamu boleh letaklah negatif 1/5. Okey. Seterusnya kita dah letak dah negatif 1/5. Kita dah letak dah 1/2. Kita dah letak dah 1/10. Jadi kita nak letak negatif 6/10. Jadi di sini 2/10, 3/10, 4/10, 5/10. Di sini negatif 6/10. Okey, negatif 6/10 ni samalah dengan setara dengan negatif 3/10. Jadi di sini kedudukan dia negatif 3/5. 3/10. 3/5. Jadi kita dah wakilkan pecahan berikut pada garis nombor. Okey, mula-mula kat sini 1/10, 1/2. Okey, kalau cikgu nak tulis balik, kamu akan tulis balik di sini. Okey, kalau kita tulis balik, tadi kita cuma nak tentukan mana kedudukan dia. Kalau kita tulis balik, di sini akan jadi negatif 1/5. Di sini akan jadi negatif 3/5. Di sini akan jadi negatif 1/10. Di sini akan jadi dua per 10. Okey, begitulah kamu selesaikan masalah ni dan kamu wakilkan pecahan berikut pecahan ni pada garis nombor. Okay, kalau kita tengok pula soalan untuk yang nombor 2. Okey, soalan B. Bagi soalan B pun sama juga. B, kamu tengok susah kita nak tentukan sama ada dia besar atau kecil, pecahan itu besar atau kecil melalui
penyebut yang berbeza. Jadi apa perlu kamu buat? Kamu boleh samakan penyebut tersebut. Okey, kita samakan penyebut tersebut. Jadi penyebut yang paling nampak paling besar kat sini 6. Jadi boleh tak buat 6 semua? Boleh. Jadi yang ni kita darab dengan 2. Okey, bila kita darab dengan 2, kita akan dapat negatif 2/3. Di sini masih lagi sama. Negatif 2/6. Okey, so kita lupa. Negatif 2/6. 1 darab 2, 2. 3 darab 2, 6. Okay, di sini 1/6. Masih lagi 1/6. Okay, di sini cikgu darab dengan 3. Jadi akan jadi 3/6. Okay, di sini cikgu darab dengan 2. Okay, di sini akan jadi negatif 1/4/6. Okey. Sama juga seperti tadi, kamu tentukan kedudukan sifar kamu dan sebelah kanan akan jadi kita akan letak nilai positif, pecahan positif, dan sebelah kiri kita akan letak pecahan negatif. Jadi bila kita mula dengan sifar, kalau kamu nak mula dengan 1/6, jadi di sini akan jadi 1/6 positif 1/6. Jadi di sini 2/6, di sini akan jadi 3/6. Okey. 3/6 ni samalah dengan 1/2. Okey, pecahan positif dah selesai. Tengok pula pecahan negatif. Pecahan negatif di sini kita mula dengan negatif 1/6. Jadi di sini akan jadi negatif 2/6. Okey, kalau di sini negatif 2/6, kalau kita permudahkan balik, di sini akan jadi negatif 1/3. Okey. Negatif 2/6 tadi, negatif 3/6, negatif 4/6, negatif 5/6, negatif 6/6, negatif 7/6. 8/6. Okey, sehingga kita akan dapat negatif 4/6. Okey, mungkin kamu tak nampak, kita akan mula balik supaya kamu nampak lebih jelas. Dan cikgu tengok macam tak jelas lagi. Okey, kita letak satu sifar. Okey, sebelah kanan akan jadi nilai pecahan positif, sebelah kiri akan jadi nilai pecahan negatif. Okey, di sini negatif, di sini positif. Jadi kalau kita letak sifar di sini, okey, sengaja cikgu ubah daripada yang tadi, sifar di sini. Jadi kalau kita mula kat sini 1/6, okey, positif 1/6. Skala kedua akan jadi 2/6, 3/6 di sini. Okey, 3/6. 3/6 tu samalah jawapan dia dengan setara dengan 1/2. Okey, seterusnya pecahan negatif. Pecahan negatif ini kita mula kat sini negatif 1/6. Jadi di sini akan jadi negatif 2/6. Di sini akan jadi 3/6. Di sini akan jadi negatif 4/6. Di sini akan jadi negatif 5/6. Di sini akan jadi 6/6. Maksudnya negatif 1. Okey. Di sini akan jadi negatif 1/6. Okey. Di sini akan jadi negatif 1/6. Di sini akan jadi negatif 1/3/6. Okey. Kita nak negatif 1/4/6. Jadi di sinilah kedudukan negatif 1/4/6. Okay, jadi yang lain kita tak perlu letak. Sebab dia tak minta pun nombor lain. Dia minta negatif 1/4/6 dan negatif 2/6. Okey, jadi kita letak balik. Tadi di sini negatif 1/6, di sini akan negatif 2/6. Di sini akan jadi negatif 4/6. Negatif 1/4/6. Okey, selesai. Okey, tulis cantik-cantik.
sini akan jadi 3/6 positif integer 3/6 akan jadi di sini 1/2 sebab 3/6 tu setara dengan 1/2. Okey. A, B. Okey, seterusnya. Bagaimanakah anda membanding dan menyusun pecahan negatif mengikut tertib, positif dan negatif mengikut tertib. Jadi di sini tertib menaik. Okey. Ini menaik dari rendah ke tinggi, nilai yang rendah ke nilai yang besar. Okey. Nilai yang rendah ke nilai yang besar. Okey. Sama juga tadi. Okey. Kita tengok adakah penyebut dia sama. Okey, penyebut dia tak sama. Okey. Kalau tengok penyebut dia tak sama, susah kamu nak tentukan sama ada pecahan tu besar atau kecil. Ini susah kita nak tentukan. Jadi apa kamu nak? Kamu boleh buat adalah macam tadi, ulang balik. Kamu perlu samakan penyebut. Jadi di sini kamu boleh samakan penyebut dengan penyebut 8. Jadi 4 darab 2 akan jadi 8. Jadi kita ubah, di sini akan jadi negatif 6/8. Sama juga di sini. Okey. Kamu akan dapat negatif 2/8. Okey, di sini kamu akan dapat 4/8. Di sini negatif 5/8. Di sini negatif 3/8. Sebab dah sama, kita tak perlulah ubah. Betul? Jadi di sini kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 nombor pecahan positif dan negatif. Okey, bagaimana kita nak tentukan mengikut tertib? Kita dah ubah satu, kamu ubah penyebut. Okey, bagi jadi penyebut sebutan yang sama. Okey, bagi jadi penyebut sebutan yang sama. Lepas tu dah kamu ubah, kamu tentukan nilai garis nombor kamu sifar, kedudukan sifar. Jadi kita tentukan kedudukan sifar kat mana kamu nak tentukan. Cikgu letak kat sini lah. Sebab cikgu tengok macam nombor negatif tu lagi banyak. Jadi sifar cikgu letak di sini. Okey. Jadi bila cikgu letak di sini, kita tentukan skala pertama kita tentukan skala pertama kita sebagai 1/8 juga. Okey, jadi mudah. Jadi 1/8. Okey, positif 1/8. Kita dah letak dah. Pecahan positif 1/8. Jadi di sini 2/8, 3/8, 4/8. Jadi di sini 4/8. Kita dah letak dah 4/8. 4/8 ni samalah dengan 1/2. Jadi kamu tak perlu, boleh ubah pecahan tu jadi pecahan yang ringkas. Jadi kat sini 1, 2, 3, 4. Okey, 1/2. Okey, dah selesai. Di sini pun sama juga, kita mulakan negatif 1/8, negatif 2/8, negatif 3/8. Jadi negatif 3/8 kita kat sini. Okey, 3/8. Adakah kita ubah dia punya penyebut tadi? Tak guna, tak ubah. Jadi kita tak perlu padam. Kita hanya tinggalkan negatif 3/8. Okey, negatif 3/8 sebab kita hanya perlu banding dan susulkan negatif 6 pecahan ini saja. Jadi yang pecahan di sini negatif 1/8, negatif 2/8 tak perlu letak. Okey, tak perlu letak pun tak apa. Okey, negatif 3/8, negatif 4/8, negatif 5/8, negatif 6/8, negatif 7/8, negatif 8/8 sama dengan negatif 1. Di sini negatif 1. Jadi di sini akan jadi negatif 1/8. Okey, negatif 1 2/8, negatif 1 3/8, negatif 1 4/8, negatif 1 5/8. Okey, jadi kita dah letak dah
nilai yang kita cari tadi. Negatif 1, 5/8. Negatif 1, 2/8. Ada lagi kita tak? Lagi kan? Negatif 2, negatif 1, 28 dah letak dah. Negatif 1, 5/8 dah letak dah. Kat mana? Negatif 6/8. Jadi kita ulang balik. Negatif 3/8, negatif 4/8, negatif 5/8, negatif 6/8 di sini. Okey, jadi kita dah letak dan semak kembali. Adakah yang dimaksudkan? Jadi di sini samalah juga, negatif 3/8, negatif 3/8. Negatif 1/5, 1/5/8, negatif 1/5/8. Di sini akan jadi okey. Di sini negatif 6/8. Okey, negatif 6/8 samalah dengan negatif 3/4. Jadi tak perlu letak negatif 6/8. Kamu padam. Okey, sebab dia setara, kamu tulis negatif 3/4. Sebab kita nak wakilkan ni negatif 3/4. Okey, lepas tu negatif 1, 2/8. Negatif 1/2/8 ni samalah, setara dengan negatif 1, 1/4. Jadi kamu tulis dia sebagai negatif 1, 1/4. Ini ada kita ada ubah tak? Tak ada. Jadi selesai semua, telah kita wakilkan dalam garis nombor. Okey. Itu kita nak susun pecahan berikut mengikut tertib menaik. Bila tertib menaik tu kita susun dari kecil ke besar. Jadi pecahan terkecil adalah negatif 1/5/8. Sebab negatif 1/5/8 ni adalah negatif 1/5/8. 1/5/8 kurang daripada sifar. Dia tak ada. Kurang daripada sifar. Jadi kita akan mula dengan negatif 1/5/8. Negatif 1, 1/4. Negatif 3/4. Negatif 3/8. Okey, 1/8 dan 1/2. Okey, seterusnya. Banding dan susun pecahan yang berikut mengikut tertib menaik. Sama macam yang tadi. Apa perlu kamu buat adalah kamu kena samakan penyebut. Okey, kita samakan penyebut. Jadi di sini kamu ada penyebut 6, 4, 8, 12, 24. Jadi yang paling besar adalah 24. Okey, jadi bila kita lihat nombor 12 boleh darab dengan 2 dapat 24. Jadi 8 darab dengan 3 akan dapat 24. 4 darab dengan 4 akan dapat 24. 4 darab dengan 6 akan dapat 24. 6 darab dengan 4 akan dapat 24. Jadi kita akan tukar pecahan penyebut dia jadi penyebut yang sama. Jadi di sini negatif 5/6. Jadi darab dengan 4. Jadi negatif 20/24. Okey, di sini akan jadi kita darab dengan 6. Jadi di sini akan jadi negatif 6/24. Di sini kita darab dengan 3. Ini akan jadi 9/24. Di sini kita akan darab dengan 2. Okey, di sini akan jadi negatif 10/24. Di sini akan darab. Di sini kita akan tulis. Dia tak perlu tukar dia macam penyebut, dia akan tetap jadi 7/24. Okey. Seterusnya kamu susun.
Okey, bila kita susun, mula-mula nombor 1 kamu tentukan nilai tempat sifar. Okey, dah kamu tentukan nilai tempat sifar, kamu tentukan skala kamu. Jadi skala kamu mungkin nak mula dengan 1/7, boleh. 1/24 pun boleh. Okey. Jadi di sini cikgu nak mula dengan 7/24. Okey, skala dia 1/7. Jadi kat sini akan jadi 8/24, di sini akan jadi 9/24. Okey. Jadi kat sini akan jadi 9/24. Positif dah selesai dah. Positif integer, pecahan positif sudah selesai. Okey. Sekarang kita tentukan pula pecahan negatif. Jadi kalau di sini kita mula 7, negatif 7/6. Jadi tak boleh pilih. Baik, bandingkan dan susun pecahan berikut mengikut naik tertib. Tertib menaik. Okey, bila tengok tertib menaik, maknanya nombor dari kecil ke besar. Kecil ke besar. Okey. Apa pun bila kita buat dalam pecahan, bagi pecahan untuk melihat dia punya tertib ataupun susunan dalam garis nombor, pastikan penyebut dia sama. Jadi kita nak samakan penyebut. 6, 4, 8, 12, 24. Paling besar penyebut dia 24. Apa perlu kamu buat? Kamu samakanlah. Okey, kalau cikgu kalau di sini kita boleh samakan penyebut ke penyebut 24. Jadi 5/6 kita darab dengan 6 darab 4, 24. Jadi kita darab dengan 4. Jadi kita dapat negatif 5/24. Kita kena darab dua atas bawah penyebut dan pengangka. Jadi negatif 5 darab 4, negatif 20/24. Di sini akan jadi darab 6. Di sini akan jadi negatif 6/24. Di sini akan jadi darab 3, 9/24. Di sini akan dapat darab 2, jadi penyebut 24, negatif 10/24. Jadi di sini masih lagi sama 7/24. Okey, begitu kamu tentukan nilai sifar kamu. Okey, nilai sifar kamu pada garis nombor. Cikgu buat jauh sikit sebab cikgu tengok nombor negatif macam banyak. Jadi sifar. Okey, kalau kita mulakan dengan 1/7. Okey, 1/7. Kita mula kat sini dengan 1/24. Jadi di sini akan jadi 2/24. Jadi cikgu tak nak mula dengan 1/24. Cikgu akan okey. Di sini kalau kita mula dengan 1/24 boleh. Okey, kita mula dengan 1/24, 2/24, 3/24, 4/24, 5/24, 6/24. Jadi di sini nombor yang kamu cari 7/24. Sini akan jadi 9/24. Dua nombor pecahan positif yang perlu kamu tentukan adalah 7/24 dan 9/24. Jadi yang lain tu tak perlulah letak. Okey. 7/24 memang kamu tulis sebagai 7/24. 9/24 ni kamu boleh permudah. Kamu tulis sebagai 3/8. Jadi tak perlu tulis 7/9/24. Kamu tulis sebagai 3/8. Tadi kenapa kita buat macam tu? Sebab kita nak tentukan kedudukan dia lebih mudah. Kalau kita tentukan kedudukan dia melalui penyebut yang sama. Okey, kita dah selesai kat dah. 7/24 dah selesai. 9/24 ataupun 3/8 dah selesai. Pecahan positif. Jadi kita tentukan pecahan negatif pula. Jadi negatif kita mula juga tadi dengan
negatif 1/24. Jadi di sini akan jadi negatif 1/24. Okey. 2/24, 3/24, negatif 4/24, 5/24, negatif 6/24, negatif 9, 7, negatif 7/24, negatif 8/24, negatif 9/24. Di sini akan jadi negatif 10/24. Okey. Skala dia agak jauh. Okey. Jadi negatif 20/24. Okey, akan jadi di sini agak-agak lah. Negatif 20/24, agak lebih jauh, agak jauh, negatif 20/24. Jadi di sini kita punya objektif bukan untuk susun pada garis nombor. Okey, kita guna garis nombor ni sebagai panduan untuk lihat adakah nombor tersebut besar atau kecil. Okey, nombor pecahan tersebut besar atau kecil. Jadi di sini kalau negatif 20/24 samalah dengan negatif 5/6. Di sini negatif 10/24 samalah dengan negatif 5/12. Okey. Okey. Jadi kat mana lagi kita letak? Negatif 6/24 letak lagi. Jadi di sini 10, 9, 8, 7, 6. Di sini akan jadi negatif 6/24 ataupun negatif 1/4. Jadi apabila kita nak tulis pecahan mengikut naik tertib menaik. Jadi daripada kiri, maknanya daripada kiri di sini. Okey, negatif 5/6 ni, negatif 5/6 kurang daripada kosong, maknanya dia kecil, kurang daripada kosong. Nombor dia kecil. Jadi di sini mula dengan negatif 5/6, seterusnya negatif 5/12, seterusnya negatif 1/4, seterusnya 7/24, seterusnya 3/8. Okey, jadi tertib menaik bagi A. Bandingkan dan susun mengikut tertib menaik. Kita tak perlu lukis garis nombor ni. Garis nombor ni cikgu lukis supaya kamu nampak kedudukan pecahan positif dan pecahan negatif di garis nombor, dan kamu boleh guna untuk tentukan sama dia pecahan itu kecil atau besar. Jadi di sini jawapan dia negatif 5/6 bagi A, seterusnya negatif 5/12, seterusnya negatif 1/4, 7/24 dan 3/8. Okey. Untuk B sama juga macam tadi. Kamu tentukan penyebut dia bagi sama. Okey. Penyebut dia kat sini kamu ada 1/3, 5/6, 5/8, 2/3, 13/18, 15/24. Di sini 15/24. Di sini kamu tentukan faktor sepunya. Okey, faktor sepunya kamu tak belajar lagi. Tapi kamu boleh cuba-cuba tentukan faktor sepunya bagi 18 dan 24. Kamu bahagi dengan nombor
perdana. Jadi 18 per 24 kita bagi dengan 2. Okey, sebab nombor 2 tu adalah nombor perdana. Jadi 18 bagi 2 dapat 9. Okey, 24 bagi 2 dapat 12. Okey, jadi kita bahagi lagi dengan 2. Okey, 12 bahagi 2 kamu dapat 6. Okey, kita bahagi lagi dengan 2. 9 masih lagi 9. 6 bahagi dengan 2 kamu dapat 3. Jadi yang ni bahagi dengan 3. Okey, 3 bahagi 9 bahagi 3 kamu dapat 3. Yang ni dapat 1. Okey, bahagi lagi dengan 3. Jadi yang ni dapat 1. 1. Jadi darab semua faktor sebenarnya 2 darab 2 darab 2 darab 3 darab 3. Jadi kamu akan dapat 72. Jadi 72 ni akan jadi penyebut kamu. Okey, penyebut kamu. Jadi penyebut dia akan jadi per 72. Okey, berapa darab 3 72. Jadi apa perlu kamu buat? Kamu bahagilah 7 dapat 72 bahagi 3. Jadi 24. Okey, 3 darab 24 kamu akan dapat 72. Jadi di sini darab 24 kamu akan dapat 24 per 72. Okey, kita nak samakan dia punya penyebut. Di sini pun maksud dia sama juga. Kamu akan darab dengan 24. Okey, di sini akan dapat negatif 2 darab 24 negatif 48 per 72. Okey, di sini pun sama juga. Negatif 5 per 6 darab berapa? Untuk dapat 72. Jadi kamu ambil 72 bahagi dengan 6. Kamu akan dapat 12. Okey, jadi 5 darab 12. Negatif 5 darab 12. Okey, negatif 5 darab 12. Kamu akan dapat negatif 60 per 72. Di sini 5 per 8. Okey, 5 per 8 darab berapa? Dapat 72. Okey, 5 per 8 darab berapa? Dapat 72. Jadi dapat 72 bahagi 8 kamu dapat 9. Jadi di sini 9. Okey, 5 darab 9 45 per 72. Okey, di sini 18. 72 bahagi 18. Okey, 4. Jadi 13 darab 4. 18 darab 4. 13 darab 4 kamu dapat negatif 52 per 72. Okey, di sini bagi 24 darab 3. Okey, jadi 15 darab 3 45. Jadi di sini negatif 45 per 72. Okey, daripada nombor ni kamu boleh tentukan walaupun tanpa menggunakan garis nombor pun boleh. Okey, apabila kamu tengok semua dia punya penyebut dia sama, kamu tentukan. Okey, jadi di sini kamu tentukan, kalau cikgu kamu tentukan negatif integer dulu. Jadi kita ada 3 negatif integer. Okey, kamu ada negatif 60, negatif 48, negatif 56. Okey, ingat, makin jauh daripada sifar, makin kecil nombor dia. Bagi nombor, nilai nombor dia bagi
pecahan negatif. Juga bagi integer negatif. Jadi mana paling jauh adalah negatif 60 per 72. Seterusnya, negatif 52 per 72. Seterusnya, negatif 48 per 72. Okay. Seterusnya, negatif 45 per 72. Okay. Okay, seterusnya, bagi nilai pecahan negatif yang mana semakin jauh daripada sifar, makin besar nombor dia. Maknanya mana dekat dengan sifar, makin kecil nombor dia. Jadi yang mana kecil, negatif, bukan negatif, positif 24 per 72. 24 per 72. Seterusnya 45 per 72. Okey, bila kita lihat balik nombor-nombor ini, penyebut dia sama, tapi dia tak bermaksud, dia adalah setara dengan nombor-nombor yang diberi di atas. Jadi kita tulis balik nombor-nombor yang diberi di atas. Jadi negatif 60 per 72 ni sama dengan negatif 5 per 6. Di sini negatif 52 per 72 sama dengan negatif 13 per 18. Di sini negatif 48 per 72 sama dengan negatif 2 per 3. Okey, negatif 45 per 72 sama dengan negatif 15 per 72. Okey, negatif 24 per 72 sama dengan 1 per 3. Okey, pecahan 45 per 72 sama dengan 45 sama dengan 5 per 8. Jadi kita tulis yang ni balik. Selesai. Baik, bandingkan dan susun pecahan berikut mengikut tertib menurun. Okey, bila tertib menurun, bila tertib menurun, okey, nombor daripada besar ke kecil, nombor besar ke kecil. Okey, mula-mula macam tadi juga, sama je. Kamu kena samakan penyebut. Okey, bila kita nak samakan penyebut, okey, paling mudah kamu carilah penyebut yang mana sesuai. Macam 5 darab 10, 20 darab 5, 100. Okey, cuba 100. Boleh ke 8 darab 100 macam tu? Boleh ke 100 bagi 8? Dapat ke tak? Okey. Jadi apa yang paling mudah kalau cikgu, nanti kamu akan belajar. Okey, faktor sepunya terbesar. Kita akan cari faktor sepunya terbesar. Okey, ada faktor 20, 8, 12 dan 8. Kita bagi dengan nombor perdana. Okey, nombor perdana 2. Okey, 20 bagi 2, 10. 12 bagi 2, 6. 8 bagi 2, 4. Cikgu pilih yang paling besar ni. Okey, 4. Cikgu bagi lagi dengan 2. Boleh? Cikgu bagi dengan 2. Kat sini cikgu dapat 5. 10 bagi 2, 5. 6 bagi 2, 3. 4 bagi 2, 2. Okey, jadi sini cikgu bagi dengan 5 sebab cikgu nak hilangkan 5 ni. 5 bagi 5, 1. Okey, yang ni tak payah bagi, salin balik. Jadi yang ni cikgu bagi dengan 2 balik. Okey, 1 cikgu tak bagi, 3 cikgu tak bagi, 2 bagi 2, 1. Jadi ada 3. 3, 1 dengan ni cikgu tak bagi, 3 dengan 3 bagi 3, 3 bagi 3, 1. Yang ni pun 1. Jadi semua dapat 1. Kamu dapat 2, 2, 5, 2, 3. Jadi 2, 2, darab 5, darab 2, darab 3. Faktor semuanya terbesar dia 120. Jadi kita nak cari dia punya penyebut, akan jadi 120. Okey, 120. Okey, macam mana 3 per 5 nak dapatkan 5 darab berapa? 120. Jadi 120 bahagi 5 akan dapat 24. Jadi 5 darab
5 darab 24 akan jadi 120. Jadi 3 darab 24. 3 darab 24 72. 72 per 120. Okey, kat sini pula negatif 7 per 20. Jadi 120 bahagi 20 dapat 6. Jadi 6 20 darab 6. Jadi 6 darab 6 7 darab 6 20 darab 6. Negatif yang tinggal 7 darab 6 kamu akan dapat 42. Jadi 42 negatif 42 per 120. Yang ni pula negatif 5 per 12. Jadi 120 bahagi 12 kita akan dapat 10. Jadi 12 darab 10 5 darab 10 12 darab 10 120. Okey, jadi 5 darab 10 50. Okey, di sini negatif 1 per 8. 120 bahagi 8. Jadi 15. Jadi 8 darab 15 1 darab 15. Ini dapat negatif 15 per 120. Di sini kamu ada 5 per 6 kan? 5 per 6. Okey, berapa darab 120 bahagi 6? Kamu dapat 20. Jadi 5 per 6 darab 20. Okey. 5 per 5 darab 20 100. 6 darab 20 120. Jadi inilah 1 2 3 4 5 nombor pecahan kamu. Jadi dia cakap yang besar ke kecil. Jadi kita kena ingat, okey, kalau ada sifar integer positif, integer dan pecahan positif, kalau makin jauh, okey, makin besar nombor dia. Okey. Bagi pecahan negatif juga integer negatif pun sama je. Pecahan negatif makin jauh makin kecil nombor dia. Okey. Kalau begitu, kalau nombor ni kita tengok yang mana paling besar. Okey, paling besar dia 100. Okey, jadi untuk A 100 per 20. Okey, 100 per 120. Okey, seterusnya 72 per 120. Seterusnya okey, 50. Seterusnya apa? Okey, seterusnya negatif lah. Kita ada nombor positif tadi. Okey, positif dah selesai dah. Okey, 2 nombor positif dah selesai dah. Okey, tengok nombor negatif pula. Okey, dalam nombor negatif kita pilih lah yang paling besar. Paling besar makin jauh dia, paling jauh ni negatif 50 per 120. Jadi negatif 15 per 120 makin dekat dengan kosong. Negatif 15 per 120. Negatif 42 per 120. Okey. Negatif 50 per 120. Okey, di sini kita lihat balik 100 per 120 ni samalah dengan 5 per 6. Okey, 72 per 120 ni samalah dengan 3 per 5. Okey, negatif 15 per 120 samalah dengan negatif 5 per 12. Okey, negatif 42 per 120 samalah negatif 7 per 20. Negatif 50 samalah dengan sorry, salah. Okey, salah baca. Okey, negatif 15 per 120 sama dengan negatif 1 per
8. Di sini negatif 42 per 120 samalah dengan negatif 7 per 20. Okey, negatif 50 per 120 samalah dengan negatif 5 per 12. Okey, B. Okey. B pun sama. Kamu kena cari dia punya nombor penyebut. Samakan dia punya penyebut. Okey, samakan dia punya penyebut. Okey, macam mana kita nak samakan penyebut dia? Apa perlu kamu buat? Kamu boleh cari, kamu boleh cuba-cuba bahagi atau darab nombor yang besar. Kalau cikgu guna je nombor yang paling besar. 18, 19, okey, 12. Okey, cikgu nak satu lagi 9. Okey. Okey, cikgu darab dengan 2. Okey, sini cikgu tak 9 tak bahagi dengan 2, 9 cikgu tinggal. Jadi 12 bahagi dengan 2 cikgu dapat 6. 18 bahagi dengan 2 dapat 9. Jadi di sini cikgu bahagi dengan 3. 3 bahagi dengan 2. 9 bahagi dengan 3 cikgu dapat 2. 9 bahagi dengan 3 cikgu dapat 3. 9 bahagi 3 cikgu dapat 3. 6 bahagi 3 cikgu dapat 2. 9 bahagi 3 cikgu dapat 3. Okey, di sini cikgu bahagi dengan 3 dulu. 3 bahagi dengan 3 1. 2 ni cikgu tak bahagi, cikgu tinggal. Jadi 3 bahagi dengan 3 cikgu dapat 1. Okey, masih lagi ada 2. 2 bahagi dengan 2 akan dapat 1. Jadi 1 ni biar salin balik. 2 bahagi dengan 2 dapat 1. Jadi 2 darab 3 darab 3 darab 2. Okey, ini faktor sepenuhnya terbesar dia. 2 darab 3 darab 3 darab 2, 36. Okey, kita cuba buat 36. Okey, daripada nombor 36 ni, okey, kita cuba bahagi. Okey, boleh tak 36 bahagi 2? Boleh. Okey, boleh tak 36 bahagi 9? Boleh. Jadi kita guna per 36. Jadi kamu tengok negatif 1 per 2 berapa darab 2 dapat 36. Kita bahagi balik 36 bahagi 2 dapat 18. Jadi kat sini akan jadi negatif 18 per 36. Okey, di sini pun sama, 2 per 9. 36 bahagi 9 kamu dapat 4. Jadi 9 darab 4 36. Jadi 2 darab 4 8. 9 darab 4 36. Okey, di sini pun sama. Okey, yang ni darab 4 darab 4. Jadi 5 darab 4 20. Jadi kat sini jangan lupa negatif 20 per 36. Nombor sama 12. 36 bahagi 12 kamu akan dapat 3. Jadi sini bagi darab 3 darab 3. Okey, jadi negatif 21 per 36. Okey, 36 bahagi 18. Kita tengok darab berapa. Darab 2. Jadi negatif 7 darab 2, 18 darab 2. Jadi kamu akan dapat 7 darab 2 negatif 14 per 36. Di sini pun sama juga, kamu akan dapat darab 2 darab 2. Jadi 11 darab 2 22 per 36. Jadi cikgu ulang balik. Kalau dalam garis nombor, okey, daripada jauh daripada sifar, pecahan yang jauh daripada sifar nilai dia besar. Pecahan baik pecahan positif yang jauh daripada sifar nilai dia besar. Pecahan negatif yang jauh daripada sifar nilai dia kecil. Jadi yang ni lagi, kalau pecahan dia di sini negatif 1 per 4, di sini negatif 1 per 8, yang ni lagi kecil daripada negatif 1 per 4 tersebut. Okey, jadi daripada situ kita boleh susun tertib menurun dengan pilih nombor yang besar dulu. Okey, nombor paling besar dalam
pecahan ini. Okey, kalau pecahan ni penyebut dia sama, jadi kita tengok semua nilai dia sama besar lah. Semua nilai dia sama, pecahan ni jenis yang sama, 3/36. Jadi kita tengok paling besar kat sini 22. Kita ambil positif dulu, 22/36. Okey, seterusnya dah 22/36 dah ambil, kita ambil 8/36. Okey, besar ke kecil? 8/36. Okey, dah ambil 8/36. Ingat, kalau pecahan negatif, lagi jauh daripada sifar, lagi kecil nilai dia. Maknanya yang ni negatif 14/36 ni lagi besar nilai dia daripada negatif 18/36. Jadi kita tulis yang tu dulu. Negatif 14/36. Seterusnya negatif 18/36. Seterusnya negatif 20/36. Seterusnya negatif 21/36. Okey, setelah itu kamu dah tulis, kita dah samakan penyebut, kita dah tulis dalam penyebut yang sama pecahan besar ke kecil. Jadi kita tukar kembali pecahan tersebut ke pecahan yang setara, yang asal. Okey, 22/36 sama dengan 11/18. Okey, 8/36 sama dengan 2/9. Okey, negatif 14/36 sama dengan negatif 7/18. Okey, negatif 18/36 sama dengan negatif 1/2. Negatif 20/36 sama dengan negatif 5/9. Negatif 21/36 sama dengan negatif 7/12. Okey. Baik, bagi pengiraan pecahan positif dan pecahan negatif, gabungan operasi tambah tolak darab bahagi. Okey, cara dia masih sama dengan apa yang kamu belajar di sekolah. Cuma bagi gabungan operasi, kamu masih perlu selesaikan yang dalam kurungan dahulu. Seterusnya darab atau bahagi. Darab atau bahagi dari kiri ke kanan. Seterusnya tambah atau tolak dari kiri ke kanan. Okey, gabungan operasi mesti mula dengan kurungan. Kalau ada kurungan, selesaikan dalam kurungan dulu. Seterusnya semak ada darab atau bahagi tetap. Kalau ada darab, selesaikan darab atau bahagi dari kiri ke kanan. Seterusnya tambah dan tolak. Dan di sini kita tengok ada kurungan, jadi kita selesaikan dalam kurungan dahulu. Jadi yang tak ada kurungan tu salin balik. 2/3 darab. Jadi kita selesaikan dalam kurungan. Kamu selesai tempat lain pun boleh. Okey, di sini kita macam biasa, bila tolak dan tambah bagi pecahan, kamu kena samakan penyebut. Jadi kita darab silang yang ni, penyebut dia 30 kan. 5 darab 6 30. 6 darab 5 30. Di sini kamu darab 5. 2 darab 5 di sini darab 6. 2 darab 6 12 tolak 5 darab 5 25. Jadi di sini kamu salin balik 2/3 1 2/3 darab dengan 12 tolak 25. 12/30 tolak 25, kamu dapat 13/30. Okey, jadi di sini kamu tukar nombor bercampur ni jadi pecahan tak wajar. Yang ni 3 darab 1 3. 3 tambah 2 5. Jadi kat sini 5/3 darab negatif 13/30. Jadi kamu boleh pemudahkan. 5 darab 1 5. 5 darab 6 30. Jadi 1 darab negatif 13 negatif 13. 3 darab 6 18. Jadi jawapannya negatif 13/18. Okey, bagi B,
B kamu ada 5/8 tambah 1/3 bahagi negatif 5/6. Jadi di sini tak ada kurungan, tapi darab dan bahagi. Kita ada darab dan kita ada bahagi. Jadi kita selesaikan yang bahagi dulu. Apa perlu kamu buat? Kamu boleh tambah kurungan ni sendiri. Jadi maknanya kamu akan selesai yang dalam kurungan dahulu. Jadi yang lain-lain tu kamu salin dulu. 5/8 tambah, kita selesaikan dalam ni dulu. 1/3 bahagi negatif 5/6. Okey, cikgu nak bagi mudah. Kamu tukar siap-siap pecahan nombor bercampur jadi nombor pecahan tak wajar. Jadi 1/3. 3 darab 1, 3. 3 tambah 1, 4. Jadi 4/3 bahagi negatif 5/6. Okey, kalau macam tu tak apa. Jadi bila bahagi kamu kena tukar nombor ni. Jadi 5/8 tambah, kamu tukar kedudukan dia 4/3 darab. Okey, bila bahagi kita kena tukar 5/6/5. Okey, pastikan kamu jangan lupa negatif 6. Negatif 6/5. Okey, sebab ada negatif tadi. Jadi selesaikan dahulu, kamu akan dapat di sini 4 darab negatif 6. Okey, 4 darab 4/3 darab negatif 6. Jadi 4 darab, kamu akan dapat sini kamu akan dapat negatif 24/15. Okey, jadi 5/8 tambah negatif 24/15. Okey, ataupun nak mudah, okey, kamu tak mau nombor besar, kamu boleh pemudahkan dulu. Jadi yang ni 1, yang ni 2. Jadi 4 darab negatif 2, kamu akan dapat negatif 8/1/5, 5. Negatif 8/5. Jadi 5/8 tambah negatif 8/5. Okey, tambah tolak. Okey, tambah dengan negatif. Jadi 5/8 tolak 8/5. Di sini kamu kena samakan penyebut. Okey, samakan penyebut. Kita akan samakan dengan 40. Okey, ataupun kamu potong. Samakan dengan 40. Jadi di sini kamu darab 5. 5 darab 5, 25. Okey, tolak 8 darab 5. Ini 5 darab 5, 40. Dan 8 darab 5, 40 juga. Jadi 8 darab 8 kat sini 64. Okay, sini kamu dapat nombor berapa besar? 25 tolak 64. Nombor 64 ni besar. Maknanya kamu mungkin hutang banyak lebih daripada yang kamu bayar. Macam perumahan cikgu bagi. Jadi kamu tolak 64 tolak 25. Nilai yang kamu dapat nilai negatif. Negatif 39/40. Okey, mesti mula dengan kurung dulu, darab atau bahagi, kiri-kiri ke kanan, dan tambah dan tolak kiri-kiri ke kanan. Jawapan terakhir. Okey, seperti yang tadi, untuk macam cikgu cakap, bila cakap nilaikan macam sebelum ni, mesti kamu dapat jumlah dalam bentuk nombor. Mula-mula macam biasa, kalau gabungan operasi kamu kena selesaikan dalam kurungan, seterusnya darab atau bahagi dari kiri ke kanan, dan nombor 3 tambah atau tolak dari kiri ke kanan. Sama juga dalam pecahan, masih lagi sama, konsep yang sama. Kamu kena selesaikan dalam kurungan dahulu. Jadi apa perlu kamu buat?
Bila tambah pecahan, okay, kamu kena samakan dengan nombor penyebut, dengan nombor penyebut. Okay, dengan penyebut. Jadi salin balik. Okay, kita ambil 4 darab 5, 20. Jadi di sini darab 5, 15 tambah 4. Okay, kamu akan dapat macam biasalah 19/20. Jadi apa cikgu nak kamu buat? Kamu tulis 19/20 kat sini. Cikgu nak kamu tukar nombor ni jadi nombor tak wajar. Jadi 6 darab 1, 6 tambah 1, 7. Jadi 7/6 darab 19/20. 7/6 darab 19/20 kamu darab macam biasa. 6 darab 20, 120. 7 darab 19, 133. Jadi kalau kamu nak permudahkan dia, kamu jadi tukarlah jadi bentuk tak wajar balik. Jadi 1/13/20. Okay, 1/13/20. Okay, bagi B. B pun sama juga. Negatif 5/6 tambah 1/2. 1/2/3 bahagi negatif 3/7. Kat sini kita perlu bahagi dahulu sebab dia tak ada kurungan. Tapi kalau tak ada kurungan kita turun. Yang kedua darab atau bahagi. Kita darab dulu atau bahagi dulu. Jadi kita buat bahagi dulu. Jadi yang ni kita salin balik. Negatif 5/6 tambah. Okay, cikgu nak kamu tukar nombor ni jadi pecahan tak wajar. Jadi 3 darab 1, 3 tambah 2, 5. 5/3. Okay, bila darab kita kena tukar. Jadi negatif 7/3. Okay, yang penyebut jadi pengangka jadi penyebut. Jadi darab macam biasa. Okay, salin balik yang mana kita tak buat apa-apa lagi operasi. Negatif 5/6 tambah salin balik. 3 darab 3, 9. Okay, 5 darab negatif 7. 5 darab negatif 7. Kamu akan dapat nombor negatif. Di sini kamu akan dapat negatif 35/9. Jadi bila kamu tambah, kamu kena samakan penyebut. Di sini penyebut dia kamu darab silang lah. 6, 9. Okay, 54. Jadi di sini negatif. Okay, negatif 5 darab 9 dapat 45. Negatif 45 tambah tolak. Okay, negatif 45 tolak 210. Okay, bila 2 tolak kamu tambah tapi nilai tetap negatif. Jadi 45 tambah 210 kamu akan dapat 255/54. Okay, 255/54. Boleh pemudah tak? Okay, kamu pemudah. Kamu akan dapat negatif 85/18. Okay, tukar jadi nombor pecahan, nombor bercampur. Jadi kamu akan dapat negatif 4 13/18. Okay, kamu bahagi, kamu akan dapat baki ni. Negatif 4/18. Negatif 4, 13/18. Okay, macam mana dapat ni? Okay, sekarang pun sama juga. Negatif 2, 1/2 bahagi negatif 3, 1/3 tambah negatif 1/6. Jadi di sini sama. Kamu selesaikan yang bahagi dahulu. Jadi ini jawapan terakhir. Jadi kamu selesaikan yang bahagi, kamu boleh letak kurungan sendiri. Jadi yang ni kamu tukar jadi nombor pecahan tak wajar. 2 darab negatif 2 jadi negatif 4. Sini negatif
4 tambah 1 negatif 5 per 2 bahagi, kita salin dulu. Okey, bahagi 3 darab negatif 3 negatif 9. Okey, negatif 9 tambah 1 negatif 10 bahagi negatif 10 per 3. Okey, tambah yang mana kita tak buat apa-apa perubahan, salin je. Okey, tambah negatif 1 per 6. Jadi kita selesaikan dalam kurungan dulu. Ini kita tambah negatif 5 per 2 darab 3 per 10. Okey, yang lain tak buat apa-apa perubahan, salin je. Negatif 1 per 6. Okey, ini selesaikan. Negatif 5 per 3, negatif 5 per 2, negatif 5 darab 3, 15. 2 darab 10, 2 darab 10, 20. Okey, tambah tolak tambah negatif 1 per 6. Jadi tambah tolak, tambah dengan negatif, bukan dapat negatif ataupun tolak 1 per 6. Okey, ini bersamalah kamu kena samakan dia punya penyebut. Okey, penyebut dia 120. Jadi 15 darab 6 dapat 90 tolak 20, kamu akan dapat 70 per 120. Adakah ini pecahan temu? Okey, 70 per 120, kamu mudahkanlah, permudahkan dia, kamu akan dapat 7 per 12. Okey, tengok yang seterusnya. Okey, bagi yang seterusnya, kamu tengok. Okey, ada kurungan tak? Ada kurungan. Maknanya kita selesaikan dalam kurungan dulu. Jadi negatif 6 darab, kita salin je. Negatif 6 darab yang ni kita tukar. Jadi nombor pecahan tak wajar. Jadi 7 darab 3, 21 tambah 2. Kamu akan dapat 23 per 7 tolak 4, 1 per 2. 4, 2 darab 4, 8 tambah 1, 9. Jadi 9 per 2. Macam biasa, selesaikan dalam kurungan dulu. Negatif 6 darab, okey, 7 darab 2, 14. Okey, jadi kamu darab sini 46 tolak 63. Okey, selesaikan dalam kurungan. Macam biasa, yang mana tak buat apa-apa, salin je balik. 46 per 14 tolak 63 per 14. Jadi dapat negatif 17 per 14. Okey, di sini kamu darab macam biasa, negatif dengan negatif, kamu akan dapat nilai positif. Okey, negatif 17 per 14 kamu darab dengan negatif 6, kamu akan dapat 51 per 7. Okey, ataupun 7 2 per 7. Okey, tengok E. Okey, yang ni D. Okey, E. E negatif 1 per 3 tambah 2, 5 per 6 tolak 3 per 8 darab 1, 2 per 3. Boleh kita tengok kat sini tak darab dengan bagi. Tak ada kurungan, tapi ada darab dan bagi. Jadi kamu boleh selesaikan darab dengan bagi dulu. Jadi kalau kamu tak ambil negatif kat sini, kamu kena salin je balik. 1 per 3 tambah, cikgu nak kamu tukar siap-siap jadi pecahan tak wajar. 6 darab 2, 12. 12 tambah 5, kamu akan dapat 17. Jadi 17
per 6. Okey, saya ambil tolak. Jadi selesaikan yang ni. Okey, 3 per 8 darab 3 darab 1, 3 tambah 2, 5. 5 per 3. Jadi apa kamu kena buat? Kamu salin balik yang mana kamu tak selesaikan lagi. Okey, negatif 1 per 3 tambah 17 per 6. Tolak masih lagi salin sebab kita tak ambil tolak sekali tadi. Jadi kita darab je macam biasa. 3 darab 5, 15. 8 darab 3, 24. Okey. Di sini negatif 1 per 3 tambah 17 per 6 tolak 15 per 24. Kamu kena selesaikan macam biasa. Okey, cuma macam biasa kamu selesaikan terus, kamu kena samakan dia punya penyebut. Jadi kita samakan penyebut dia. Okey, 8 darab 8 sebab 1 darab 8 8, 3 darab 8 24. Jadi kita samakan penyebut dengan 24. 6 darab 4 24. Jadi 17 pun kena darab 24. Jadi kita akan dapat negatif 8 tambah 17 darab 24 darab 4, 68. Okey, tolak 15 semua per 24. Okey, kita boleh selesaikan satu-satu juga. Okey, negatif 6, negatif 8 tambah 6, 68. Jadi kamu boleh ambil 68, nombor dia besar, kamu tolak dengan 8. Jadi kamu ada 60. Jadi 60 kamu tolak dengan 15. Jadi jawapan dia 45 per 24. Okey, 45 per 24. Okey, jadi jawapan dia kamu mudahkan lagi. Kamu dapat 1, 7 per 8. Okey, F. F kamu tengok jadi darab kan. Negatif 1 per 4 tambah negatif 4 per 5 darab 2, 1 per 6 tolak 5 per 16. Okey, di sini kamu perlu buat yang darab dahulu. Jadi kita akan buat yang dalam ni dahulu. Okey, yang lain tu kita salin dulu. Negatif. Okey, tambah negatif 4 per 5 darab, cikgu nak kamu selesaikan, jadikan nombor dia sebagai nombor tak wajar, pecahan tak wajar. 6 tambah 2, 12 tambah 1, 13. Jadi 13 per 6 tolak 5 per 16. Okey, kita selesaikan dalam ni dulu. Jadi kita salin balik. Memang kita tak buat apa-apa, tak ada operasi yang kita buat lagi. Kita salin balik. Negatif 1 per 4 tambah, okey, negatif 4 darab 13. Okey, negatif 4 darab 13. Kamu akan dapat negatif 52. Okey, 5 darab 6, 30. Darab 6 kamu dapat 30. Jadi kita tolak dengan 5 per 16. Okey, di sini samalah kamu kena buat dari kiri ke kanan. Okey. Okey, kita boleh buat yang depan dahulu. Maknanya kamu nak selesaikan yang ni dahulu pun tak apa. Antara negatif 1 per 4 tambah negatif 5 per 30 pun boleh. Okey. Okey, di sini kita samakan, kita selesaikan yang dua ni dulu. Okey, sebab cikgu tengok. Okey, kita selesaikan yang di hadapan dulu supaya kamu tak rasa susah untuk dapatkan 3 penyebut. Jadi di sini kita samakan antara 2 penyebut dahulu. Jadi di sini kita darab
sini kita darab 30. Di sini kita darab 4. Okey. Kamu pula juga boleh guna kalkulator. Sekiranya kamu ada kalkulator, kamu boleh guna kalkulator. Okey, tak ada masalah. Okey, di sini sama juga negatif 30 per 4 darab 30. Kamu akan dapat 120. Jadi 100 negatif 30 per 120 tambah negatif 52 darab 4. Kamu akan dapat 208. Jadi kat sini negatif dengan positif kamu tolak. Jadi tak perlu letak positif dah. Kita tolak terus. Tolak. Boleh tolak. 208 per 120. Okay, di sini masih kita salin. Negatif 5 per 16. Tapi kita nak buat yang dua ni dulu. Yang depan ni dulu. Okay. Okay. Lepas tu kita selesaikan dua ni dahulu. Jadi negatif 30 tolak negatif 208. Maksudnya kita tambah tapi still dapat negatif juga. Jadi negatif 30 tolak 208 tambah 208 kamu dapat negatif 238 per 120. Selesai? Masih belum selesai. Kita ada lagi 5 per 16 dekat di sini. Kamu darab silang kan? Ini darab 16. Yang ni darab 120. Jadi kamu akan dapat $1,920. Okey. Ini kamu akan dapat negatif 238 darab 16 mendapat negatif 300 tolak 600. Okey. Sama dengan negatif masuk tulis kat sini lah, tak ada ruang. Okay, akan dapat negatif 4,408 per 1,920. Okey, kita dapat nilai ni, kita akan permudahkan dia. Okey, untuk permudahkan dia, saya tak ada ruang, jadi saya padam. Okey, kamu akan dapat negatif 480 per 1,920. Kamu permudahkan. Okey, kamu akan dapat negatif 551 per 240. Okey, boleh tak permudahkan lagi? Kamu jadikan dia pecahan tak wajar. Dan jadi negatif 271 per 240. Okey.
Baik, untuk persoalan penyelesaian masalah bagi pecahan positif dan pecahan negatif. Okey, kita tengok sini. Soalan dia, seorang pembuat kek biasanya menggunakan 3/4 cawan gula untuk sebiji kek span. Dia menggunakan amang gula sebanyak 1/4 untuk membuat kek span yang kurang manis. Bila mengurangkan, kita nak buat, kita nak tolak lah, kan? Seorang pelanggan telah menempah 3 biji kek span dan 5 biji kek span kurang manis. Berapakah cawan gula yang diperlukan? Okey, mula untuk buat soalan penyelesaian masalah, kamu kena faham masalah. Betul? Jadi untuk faham masalah yang diberi, kamu keluarkan maklumat. Bila kamu dapat keluarkan maklumat, kamu boleh memahami masalah dan kamu boleh rancang strategi. Dan lepas kamu rancang strategi, nak buat apa? Nak tolak ke? Nak darab ke? Nak bahagi ke? Kamu buat refleksi sama dia betul atau salah. Okay, di sini kita tengoklah dia punya maklumat. Apa maklumat yang diberi? Okay, tengok maklumat dia. Okay, maklumat yang diberi adalah 3/4 cawan gula sebiji kek span. Jadi maklumat pertama yang tu lah. Okay, 1 biji kek span biasa. Kek span biasa guna banyak 3/4. Okay, nombor 2 yang diberi, dia mengurangkan amount gula. Amount tu jumlah lah, jumlah gula sebanyak 1/2 cawan kurang manis. Jadi bila kurang manis, dia kurang gula banyak mana? 1/4. Jadi yang tinggal berapa? Macam mana kamu nak buat? Kamu ambil yang biasa, kamu kena tolak dengan 1/2. Okey, kamu tolaklah macam biasa, 3. Okey, kamu tolak macam biasa, 3/4 tolak 1/2. Okey, 1/2. Okey, kamu boleh tukar jadi pecahan tak wajar dan kamu tolak macam biasa, ataupun kamu tekan kalkulator. Jadi di sini dia guna kalau yang kek span kurang manis, dia guna 9/4 cawan. Okey, seorang pelanggan telah menempah 3 biji kek span biasa. Jadi 3 biji kek span, 3 darab 3/4 dan 5 kek span kurang manis. Kurang manis berapa? 9/4. Jadi 5 biji kek span darab 1 biji guna 9/4 gula. Jadi kalau 5 darab 5, jadi berapa jumlah yang diperlukan, cawan gula yang diperlukan untuk menyediakan kek span kepada pelanggan tersebut, kan? Selesaikan macam biasa. Okey, di sini kamu boleh tukar jadi pecahan tak wajar. Jadi kalau kamu tekan, kamu ubah 3/4. Okey, sama dengan 15/4. Okey, jadi kamu darab je lah, 3/15/4. Okey, tambah 9/4. 5 darab 9/4. Kamu darab macam biasa. Okey, kamu akan dapat, di sini kamu akan dapat 45/4. 45/4. Di sini kamu akan dapat 45/4.
Jadi jumlah yang kamu akan dapat 90/4. Okey, 90/4 samalah dengan 22 1/2 cawan gula. Baik, soalan kedua, Adam mempunyai RM40. Lepas tu Susan memberikan 1/3 wangnya pada Adam. Jadi asal Adam ada RM40. Dia dapat duit daripada Susan 1/3. Jadi duit Adam sekarang ada. Kita waktu siap-siap maklumat ni, dia kata Adam ada RM40 tambah dengan 1/3 daripada Susan. Okey. Selepas Adam memberikan 1/4 jumlah wangnya kepada Gopal, maknanya duit dia tambah dengan 1/3 tadi, dia bagi 1/8 jumlah dia. Jadi kita tolak duit dia, dia memberikan. Jadi ayat dia tolak, memberikan. Jadi tolak berapa duit dia bagi? 1/8 daripada jumlah duit dia yang tadi. Berapa jumlah duit dia tadi? RM40 tambah duit dia yang dia dapat daripada Susan, 1/3/8. Okey, jadi duit yang 1/8 daripada 40 tambah 1/3 duit dia daripada Susan. Dan dia masih ada berapa ringgit? RM350. Sekarang kita punya objektif adalah untuk dapat cari jumlah asal wang Susan. Yang mana wang Susan? Yang S ni lah duit Susan. Okey, yang kita nak cari ni daripada 1/3 ni, 1/3 daripada Susan, duit Susan. Jadi yang tu lah kita nak cari. Jadi apa perlu kamu buat? Ingat tak minggu lepas kita ada bincang tentang hukum kalis tagihan. Okey, bila hukum kalis tagihan, kalau 1/8, kalau darab 40, dia akan agihkan lah. Kita kena pecahkan dia. Jadi kalau kat sini, okey, kita ada 40 darab 1/3 S. Kita boleh tulis sebagai S/3 tolak yang ni kita darab macam biasa. 1/8, okey, darab 40. Macam tu. 1/8 darab 40. Okey. Jadi tolak dengan tambah di sini, tolak. Di sini tolak, tambah akan jadi tolak. Okey. Jadi tolak 1/8 darab ni 1/3 S sama dengan S/3. Okey, sama dengan 3/350. Sekarang kita selesaikan dulu. Okey, 1/8 kita selesaikan yang mana boleh? 40 tambah S. Ni S tau, huruf S. Okey, huruf S. Bagi nampak sikit dari situ kau. S bukan 5, S. Okey, ni pun sama juga. Ini S. Okey, bukannya nombor 5, S. Okey, sekarang kita selesaikan dulu yang mana boleh kita selesaikan. Jadi yang ni tengok 40 tambah S/3 tak boleh kan, sebab ni huruf, ni bukan nombor. Jadi kita biar dulu. Jadi apa yang kita boleh selesaikan, kita selesaikan 1/8 darab 40. Jadi kita boleh darab, kita dapat 5. Kat sini kita boleh selesaikan tak boleh. Okey, tak apa, kita selesaikan yang mana kita boleh selesaikan. Jadi kita kumpul nombor dengan nombor. Okey, 40 tolak 5. Okey, di sini tolak, tambah, kita saling susun balik, S/5 tolak S/3 tolak, okey,
tolak di sini 1/8 darab S per 3. Jadi kita boleh darab terus. 1 darab S, kita dapat S. 8 darab 3, kita dapat 24. Okey, sekarang kita ada S dengan S. Okey, pecahan S dengan S. Nombor 40 dengan tolak 5 sama dengan 350. Sekarang kat sini kita boleh tolak 40 tolak 40 tolak 5, kita akan dapat 35. Tambah S per 3 tolak S per 24. Okay, sama dengan 350. Ingat, bila sama dengan di tengah persamaan, contoh cikgu tulis kat sini. Contoh ini adalah persamaan. Kalau ada sama dengan X tambah 2 sama dengan 4. Jadi kalau kita nak cari nilai X ni, okay, kita kena hilangkan negatif 2 sebab dia sama macam timbang kan, timbang tu. Okey. Jadi kalau belah ni 2, belah sini pun 2. Jadi bila kita ubah dia, kalau kita hilangkan satu nombor sebelah sini pun kita kena hilangkan. Okey. Jadi sebagai contoh, kalau kita nak hilangkan nombor 2 kat sini, kita kena tolak kan. Jadi di sini kita tolaklah negatif 2. Jadi kalau sebelah sini kita tolak negatif 2, di sebelah sini pun kena tolak negatif 2. Disebabkan itu, kamu akan dapat nilai seperti ini. X tambah 2 tolak 2, kamu akan habislah 2 tolak 2 kosong. Sini akan dapat 4 tolak 2. Jadi X sama dengan 2. Okey, jadi di sini pun sama, kita nak buat konsep yang sama. Jadi di sini kita nak hilangkan 35 di sini. Jadi kalau kita nak hilangkan 35 di sini, nombor dia positif, kita kena tolak negatif 35. Jadi di sini kalau kita tolak negatif 35, di sebelah kanan pun kena tolak negatif 35. Jadi untuk tinggalkan S saja di sini, kita bawa 35 ke sini. Jadi kita akan dapat, kita akan tolak 35. Jadi kita akan dapat S per 3 tolak S per duit Susan per 24 sama dengan 350 tolak 35. Okey. 350 tolak 35. Cikgu tulis kat atas, kita nak guna kawasan kat bawah tadi. Okey. Okey. 30 per 35 berapa? Okey, 350 tolak 35, kita akan dapat 315. Okey, kita dapat 315. Okey, di sini kita ada S per 3 tolak S per 4. Okey, dia punya penyebut dia tak sama. Jadi kita kena samakan. Okey, 3 darab 8 dapat S. 3 darab 8 dapat 24. Jadi kita akan dapat 8 darab S, kita dapat 8S per tolak S. Okey. Per 24 sama dengan 315. Sekarang kamu ada 8S. Okey, kamu macamlah kamu ada 8 baju. Satu baju koyak. Jadi kamu ada 7 baju. Macam itulah. Jadi 8S tolak S, kamu ada 7S. Jadi kat sini 7S per 24 kamu sama dengan 315. Di sini kamu nak hilangkan 24, kamu kena darab lah sebab ni bahagian per. Jadi potong-potong kamu hilangkan. Jadi kat sini kena pun darab sebelah kiri, darab sebelah kanan pun kena darab. Jadi di sini kita bawa ke kanan, kita darab. Jadi 7S darab 315 darab 24. Okey. 315 darab 24, kamu akan dapat 7,560. Okey, kalau tu ada 7S
sama dengan 7,560. Jadi nak cari S, kamu kena bahagi 7,560 bahagi 7. Jadi S sama dengan 1,080. Okay, duit Susan sama dengan 1,080 ringgit. Okey, untuk hari ini sampai situ saja. Okey, kita ulang kaji balik. Tadi kita belajar tentang pecahan positif, pecahan negatif. Okey. Okey, pecahan positif dan negatif. Kita belajar macam mana kita nak wakilkan pecahan dalam garis nombor. Lepas tu kita nak susun pecahan ikut tertib. Okey, sama ada menaik ataupun menurun. Seterusnya kita belajar operasi asas. Okey, operasi asas aritmetik gabungan. Okey, sama ada buat dalam kurungan dulu ataupun buat darab bahagi dulu dari kiri ke kanan, ataupun tambah tolak dari kiri ke kanan. Dan seterusnya kita belajar tentang penyelesaian masalah. Okey, cikgu nak kamu selesaikan homework 1.3 A, B, C, D. Cikgu sambung balik ya. Okey. Okey. Latih diri A, B, C, D yang kita buat tadi dan hantar kepada cikgu. Okey. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.